Maaf sebab Google Meet saya buat lambat kerana saya baru habis mesyuarat lah pukul 12 tengah hari tadi. Dapat dengar suara saya dengan jelas tak? Boleh respon? Dapat. Okey. So, ini soalan bab gerakan bab 11. Saya pun dah nyatakan bilangan muka surat mana yang kamu boleh rujuk dalam buku teks dan juga buku SPS. Namun saya tetap kena bincang kerana saya bincang dulu so pelajar boleh dapat jawapan dengan lebih cepat. Dan juga pelajar yang ikuti secara offline dia boleh rujuk kepada video Google Meet ini nanti. Jadi saya terus pergi kepada soalan yang pertama. Raja A dan Raja B ini menunjukkan dua aktiviti. Satu aktiviti yang dijalankan untuk mengkaji jatuh bebas. Objek dalam vacuum. Sekiranya objek dia jatuh dalam keadaan vacuum, dia jatuh secara bebas. Dan bukan jatuh bebas bermaksud objek itu jatuh dalam udara. Seperti yang ditunjukkan dalam Raja B. Didapati masa yang diambil oleh bulu burung yang lebih ringan dan batu kecil yang lebih berat apabila jatuh bebas berbeza dengan masa yang diambil oleh bulu burung dan batu kecil apabila bukan jatuh bebas. Nyatakan satu pernyataan masalah berdasarkan situasi di atas. Sebelum kamu menjawab pernyataan masalah dan juga hipotesis, pelajar perlu tentukan ataupun kena faham, kena tahu, kena pasti apakah jantung soalan ini. Itu perlu kena pasti pemboleh ubah. PM, PB. Okey. Okey, dalam situasi PM tu apa? PB apa? Okey, di sini kita tahu, kamu kena tahu apakah yang merupakan faktor yang kita ubah. PM itu ialah apa? Nampak? Satu vacuum, satu udara. Ini bermaksud kehadiran udara itu yang berbeza. Ataupun keadaan vacuum dan keadaan berudara. Ataupun kehadiran udara. Okey. Okey. Kehadiran udara ini akan mempengaruhi apa? Dalam soalan ada nyatakan tak? Dia mempengaruhi masa yang diambil untuk jatuh. Masa yang diambil oleh bulu burung dan batu kecil untuk jatuh. Okey, ataupun objek objek untuk jatuh bebas dan bukan jatuh bebas.
Jadi, apabila kamu sudah kena pasti PM dan TB dalam situasi, jadi kamu boleh buat pernyataan masalah. Okay. Pernyataan masalah kamu boleh guna kata tanya apakah, adakah, ataupun bagaimanakah. Okay. Atau adakah PM, adakah masa yang diambil oleh objek jatuh bebas lebih singkat. Berbanding dengan adakah masa yang diambil oleh objek jatuh bebas lebih singkat berbanding dengan masa yang diambil oleh objek bukan jatuh bebas. Okay, jangan lupa letak tanda soal pada akhir soalan ini. Dalam jawapan buku teks, dia tanya, dia guna perkataan apa? Dia tanya sama kan? Itu pun boleh. Okay. Adakah masa yang diambil oleh objek jatuh bebas sama dengan masa yang diambil oleh objek bukan jatuh bebas? Okay. Untuk sampai ke dasar silinder. Okay. So, pernyataan masalah kita buat berdasarkan kepada situasi ini. Situasi ini dia guna silinder. Dari atas jatuh ke bawah, bawah itu kita panggil dasar silinder. Jadi soalan ini kamu kena tanya secara logik. Jangan tanya yang terbalik ataupun tanya dari segi yang salah. Contohnya, adakah matahari terbit dari barat? Itu salah kan? Kamu sengaja tanya soalan yang kamu tahu itu salah, tak boleh. Okay? Kamu kena tanya dari segi yang betul. Okay? Okay, kalau kamu guna kata tanya apakah, boleh tak? Boleh tapi kamu kena tahu macam mana nak buat ayat itu supaya dia memberi maksud. Maksud yang betul lah. Okay, ingat apakah mesti diikuti dengan PM dulu. PM mesti letak ke depan. Okay. Ataupun dalam soalan itu dia mesti menyatakan hubungan antara PM dengan TB. Okay, kalau apakah, macam mana buat? Bagaimanakah boleh? Bagaimanakah? Okay, kehadiran udara mempengaruhi. Bagaimana kehadiran udara memberi kesan terhadap atau mempengaruhi boleh. Masa yang diambil. Bagaimanakah kehadiran udara mempengaruhi masa yang diambil oleh
objek jatuh bebas dan objek bukan jatuh bebas. Okay, ini boleh. Dalam keadaan objek bukan jatuh bebas, maksudnya dia ada udara hadir. Bila ada udara, ada daya rintangan udara yang akan melambatkan atau memanjangkan masa yang diambil oleh objek itu jatuh. Okay. Bulu burung yang mempunyai luas permukaan yang lebih besar dan ringan itu, dia akan menghasilkan daya rintangan udara yang lebih tinggi. Okay? Bulu burung ini ringan dan luas permukaannya lebih besar tu, dia akan mengalami daya rintangan udara yang lebih tinggi. Maka dia akan mengambil masa yang lama untuk dia sampai ke dasar silinder berbanding dengan batu kecil. Bulu burung ini dia akan mengalami keadaan yang terapung-apung baru dia akan sampai ke dasar silinder. Faham kan? Pernah nampak ataupun pernah tengok kan bulu burung jatuh macam mana keadaannya. Dia akan terbang baru akan jatuh. Kalau guna apakah, biasa kita guna apakah hubungan di antara. Apakah hubungan di antara kehadiran udara atau di antara keadaan vacuum dan keadaan ini terlalu panjang, so kita guna ini je, okay? Dengan. Kalau bagaimanakah itu, kamu nak guna kesan pun boleh ya. Bagaimanakah ataupun apakah kesan, okay? Okay. Apakah hubungan di antara kehadiran udara dengan ataupun apakah kesan kehadiran udara terhadap masa yang diambil oleh objek jatuh bebas dan objek bukan jatuh bebas. Okay, question mark. So ini caranya bagaimana nak buat ayat. Bermula dengan kata tanya, adakah, bagaimanakah dan apakah. Seterusnya, cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat situasi di atas. Hipotesis yang menjawabkan pernyataan masalah yang di atas. Masa yang diambil oleh objek jatuh bebas untuk sampai ke dasar silinder adalah lebih singkat. Ya, jatuh bebas maksud dalam keadaan yang vacuum, yang tiada udara. Dia tiada daya rintang udara, maka dia akan ambil masa yang lebih singkat atau lebih pendek untuk sampai ke permukaan bumi. Singkat atau pendek. Berbanding dengan objek bukan jatuh bebas. Sekiranya nak spesifik pun boleh ya. Nak spesifik. Ya.
Okey, masa yang diambil oleh objek jatuh bebas untuk sampai ke silinder adalah lebih singkat berbanding dengan objek bukan jatuh bebas. Apabila maka pun boleh. Apabila udara hadir. Okey, apabila terdapat kehadiran udara, maka masa yang diambil untuk objek jatuh bukan adalah lebih lama berbanding dengan apabila terdapat kehadiran udara, maka masa yang diambil untuk objek jatuh bebas adalah lebih lama. Okey, di sini kita tak boleh banding tapi kita boleh tulis dua ayat. Maksud ada hipotesis 1 dan 2. Kerana kita asingkan kepada PM1 dan PM2. Okay. Apabila tiada kehadiran udara ataupun tanpa kehadiran udara, maksudnya apabila dalam keadaan vacuum. Maka masa yang diambil untuk objek jatuh bebas adalah lebih singkat. Okay, sekiranya kamu nyatakan PM1 dan PM2 secara spesifik macam ni, kamu kena asingkan kepada dua ayat. Hipotesis perlu ada dua ayat. Kalau kamu bandingkan saja, you boleh bandingkan dalam satu ayat seperti jawapan yang pertama ini. Okay, jadi pelajar boleh pilih lah. Kalau kamu nak spesifikkan lagi, nak nyatakan apa nama objek itu pun boleh. Okay, dalam darjah A, dalam keadaan vacuum, dalam keadaan vacuum ataupun apabila dalam keadaan vacuum, kedua-dua bulu burung dan batu kecil mengambil masa yang sama untuk jatuh ke dasar silinder. Okay. Walaupun jisimnya berbeza. Okey, dalam keadaan yang berudara ataupun apabila udara hadir, masa yang diambil oleh bulu burung untuk jatuh ke dasar silinder adalah lebih lama berbanding dengan batu kecil. Macam itu pun boleh, lebih spesifik. Tapi tetaplah dalam dua ayat, walaupun satu hipotesis. Faham tak? Saya tulis kat sini lah.
Okay, di sini saya tulis 3 hipotesis, 3 cara tulis hipotesis untuk rujukan kamu. Yang paling senang yang pertama lah, yang ikut buku teks. Okay, tujuan eksperimen. Tujuan eksperimen tak boleh secara umum. Contohnya, untuk mengkaji keadaan yang berbeza, untuk mengkaji kesan keadaan yang berbeza terhadap masa yang diambil. Masa yang berbeza yang diambil oleh objek jatuh bebas dan bukan jatuh bebas. Berbeza macam tak boleh. Cara yang betul untuk mengkaji hubungan di antara kehadiran udara dengan masa yang diambil untuk objek jatuh. Ke atas penutup getah. Okay. Bila dah sampai bahagian C, dia berkaitan dengan eksperimen. Berkaitan dengan eksperimen. Kita tak guna lagi patu kecil dan bulu burung dalam eksperimen kita. Tapi kita guna cebisan kertas. Jadi objek kamu boleh tukar kepada cebisan kertas, tak ada masalah. Kalau kamu nak guna kesan boleh. Untuk mengkaji kesan PM terhadap PB. Kesan kehadiran udara terhadap. Kesan ini tak boleh guna dengan, mesti guna terhadap. Masa yang diambil oleh objek jatuh ke atas penutup getah. Yang diambil untuk objek. Yang diambil untuk objek. Okay, ini caranya. Nak buat tujuan, boleh guna untuk mengaji hubungan di antara PM dengan PB ataupun untuk mengaji kesan PM terhadap PB. Sebenarnya kena buat pasti boleh ubah dulu baru jawab tujuan. Boleh ubah dimanipulasikan, boleh tulis kehadiran udara ataupun keadaan. Tak boleh tulis jenis keadaan, salah. Keadaan vacuum dan keadaan berudara boleh. Bergerak palas. Masa yang diambil oleh objek jatuh ke atas penutup getah.
Di sini kita tak kata masa yang diambil oleh objek jatuh bebas dan jatuh bukan bebas. Kalau kamu tulis itu, saya bagi betul jugalah. Tapi tak payah. Okay, tak payah. Jatuh bebas bermaksud dia jatuh dalam keadaan vacuum. Jatuh bukan bebas maksud jatuh dalam keadaan berudara. Okay, di Malaya kan yang fixkan lah. Kita kena fixkan ketinggian objek. Maksud panjang silinder itu kita kena fixkan. Ketinggian objek itu pada permulaan objek itu berada dan jaraklah antara permulaan objek dengan dasar silinder itu kena sama. Prosedur dan kaedah boleh rujuk kepada gambar rajah ini. Cerita tentang yang udara, kemudian baru ikuti dengan yang vacuum. Ambil terus ayat lah dari buku teks. Okey, ini. Ayat pertama ni jangan tulis. Baca masa saja, tak ada markah. Start dengan ayat 2 tu. So, kelas K ini dia senang kalau kamu guna laptop, kamu boleh copy paste jawapan dari buku. Dari yang penuh PDF lah, dia boleh paste terus. Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V ya. Kalau guna handphone tak boleh lah. Okay, langkah pertama, masukkan cebisan kertas ke dalam tiub silinder Luxina. Ni tiub silinder Luxina. Transparent, you boleh nampak terus ke dalam. Kedua, tutup hujung terbuka. Nampak? Hujung terbuka tiub silinder dengan penutup getah dengan kemas. Masuk kena tutup dengan kemas dan juga ketat. Ketiga, sambungkan tiub silinder Luxina itu kepada pump vacuum. Keempat, sebalikkan tiub silinder itu dengan pantas, biarkan cebisan kertas jatuh. Catatkan masa yang diambil untuk cebisan kertas jatuh. Okey, kalau di sini ayat ni, you nak pendekkan pun boleh. Ubah ayatnya kepada perhatikan dan rekodkan. Masa yang diambil untuk cebisan kertas jatuh ke atas penutup getah. Perhatikan dan rekodkan TV tersurat. TV tersurat. Masa ini kita boleh ukur ataupun ambil dengan menggunakan jam randik dan lepas tu kita perlu rekodkan dalam jadual. Okey. Ayat 5. Pam keluar udara di dalam tiub silinder itu dan ulangi langkah ke-4. Ini caranya.
Kiranya kamu rujuk kepada SPS, rasanya sama juga sama juga. Ada beza sikit apalah. Dengan kebas bermaksud tutup dengan ketat. Okey, ayat lain sama. Okay, secara umumnya, saya ulang sekali lagi, ada 4 markah, 4 poin. Apa yang perlu tulis? Perlu ada PM1, PM2. PM1 ialah dalam udara, PM2 dalam vacuum. PD itu, PD ini tak dapatlah dalam gambar raja ini kerana tak label. Okey, nanti saya betulkan raja ini. Kena label ni. Ketinggian cube itu kena label supaya nampak kamu nampak dalam raja kamu akan dapat markah untuk PD. Dan markah untuk PD itu adalah ayat keempat. Ayat ini. Okay? Kali pertama kamu lakukan eksperimen dalam keadaan udara. Kemudian kali kedua dalam keadaan vacuum. Nyatakan tajuk yang berlabel PQR dan S dalam jadual. Okay? P kehadiran udara. Ingat P itu ialah PM. Q PM1. Udara. Kerana udara, so ini tulis ada lah. Ataupun ada udara. Okay, R tiada udara atau tiada. S PB tersurat nyatakan unit. Untuk ukur guna saat. Masa yang diambil oleh objek. Okay, masa yang diambil untuk bagi semua sama. Masa yang diambil untuk objek jatuh ke atas penutup tetap. Jangan lupa letak saat. Tak letak unit salah, tak dapat markah. Tak letak unit pada yang S ini, walaupun PQR betul pun tak dapat markah. Soalan esei nombor 2, dia mengkaji kesan jisim terhadap inertia. Kaji situasi berikut. Didapati lebih sukar untuk menggerakkan sebuah troli yang penuh daripada sebuah troli yang kosong. Okay, nyatakan satu pernyataan masalah daripada situasi di atas. Okay.
Pernyataan masalah ialah satu soalan. Boleh guna kata tanya, apakah, bagaimanakah ataupun adakah. Kita akan buat setiap ayat ini satu demi satu. Okay, apakah pesan ataupun hubungan di antara apakah PM dalam soalan ini? Jisim kan? Jisim dengan inertia. Adakah jisim jisim sini kita boleh tambah jisim objek. Adakah jisim objek mempengaruhi inertia objek? Tak letak objek tak apa, tak wajib. So, nampak bentuk ayat tu tak? Kata tanya, apakah diikuti dengan PM, akhirnya PB. Nah, adakah PM mempengaruhi PB? Apakah hubungan di antara PM dengan PB? Bagaimanakah jisim objek mempengaruhi inertia objek? Itu pun boleh. Jadi jangan elakkan diri kamu daripada berfikir. Kamu harus pandai ataupun melatih diri kamu berfikir. Jangan fix diri kamu kepada satu sahaja. Tiga-tiga kamu kena tahu buat ayat itu. Okay, hipotesis boleh guna apabila maka. Di sini kita tak perlu berbanding dengan, sebab apa? Kedua-dua PM dan PB ini kita boleh ukur. Semakin pun boleh. Bagi yang tak boleh ukur tu, kita tak boleh guna apabila maka. Okay, apabila jisim bertambah, objek lah. Apabila jisim objek bertambah, maka inertia objek bertambah. Okay? So, hipotesis senang saja. Boleh guna apabila maka atau semakin-semakin. Semakin bertambah ataupun semakin besar jisim objek, semakin besar inertia objek. Okay, jangan rasa malas ke, bagi masa lah nak belajar beberapa option jawapan. Jangan macam tu. Kamu kena jadi pandai. Okay? Dapat mengolah ayat itu. Dalam pelbagai cara lah. Okay? Cara itu mesti ikut format menjawab.
Tak boleh lain daripada ini ya. Tujuan. Formatnya untuk mengkaji hubungan antara PM dengan PB. Di sini PM PB-nya sama dengan atas. PM-nya ialah jisim, objek dengan masa. Masa ini bukan masa untuk memberhentikan troli ya. Tak ada, kita tak guna troli. Kita guna masa ayunan, tempoh ayunan tu. Okay. Tempoh ayunan. Untuk mengkaji hubungan antara jisim objek dengan inertia pun boleh. Atau untuk mengaji hubungan di antara jisim plastisim dengan masa yang diambil jangan panjang-panjang lah, dengan tempoh ayunan cukup. Tempoh ayunan bermaksud tempoh ayunan lengkap. Macam tu. Boleh ubah dimanipulasikan di sini jisim. Jisim plastisim. Okay. Kalau itu jisim boleh tak? Nyatakanlah itu ialah plastisim. Okay. Tekan. Spesifikkan objek itu apa. Jisim objek itu apa. Bergerak balas, masa yang diambil bagi satu ayunan lengkap. Ataupun short form, tempoh ayunan. Tempoh ayunan ialah simbolnya adalah huruf besar T. Okay. Sekadar pengetahuan lah, tak perlu tulis dalam jawapan kamu. Dalam buku teks nampak huruf besar T itu maksud tempoh ayunan. Tempoh ayunan ialah masa yang diambil bagi satu ayunan lengkap. Kamu yang perlu catatkan dalam kolom yang tengah-tengah tu masa untuk 10 ayunan, lepas tu bahagi 10. You akan dapat masa yang diambil untuk satu ayunan lengkap. Itu tempoh ayunan T. Kita tak boleh guna jam mandi kira satu ayunan lengkap, itu terlalu laju. Okay? Kita tak sempat nak start ataupun berhenti. Dia dah beberapa ayunan lah dah lalui. Boleh kita kena ambil 10 kali bahagi 10 baru dapat tempoh ayunan ataupun masa untuk satu ayunan lengkap. Dimalahkan, kita kena malahkan
bentuk plastisin itu. Kalau bentuk lain-lain tu, contoh you draw kan macam bentuk ulat kan panjang tu, dengan bentuk ulat tak sama kan. Kalau bentuk panjang, bentuk rod itu, nanti bila ayun, dia akan macam ekor. Kiri kanan, nanti daya rintangan udara pun lebih tinggi. Masa diambil lebih lama, tak boleh Semua kena buat dalam bentuk bulat yang sama. Sama diameter. Bukan sama diameter, sama bentuknya bulat. Tak boleh dalam bentuk rod lah, satu dalam bentuk triangle lah, boleh selain malahkan bentuk plastisin, kita kena malahkan panjang bilah gergaji yang berayun. Maksudnya bahagian gergaji yang berayun itu kena sama. Bahagian panjang bilah gergaji yang berayun kena sama. Tak boleh kali kedua you buat, you guna apik G itu apikkan dia pendek sikit. Jadi bahagian yang berayun tu pendek sikit. Tak boleh. Okay. Di sini kita akan mengulangi eksperimen ini beberapa kali ya. First 30 gram, kali kedua guna plastisin berjisi 40 gram, kali ketiga 50 gram, kali keempat plastisin 60 gram dan akhirnya guna plastisin 70 gram. Jadi lakukan eksperimen ini 5 kali. Lepas itu jadual data PM-nya ada PM1 hingga PM5 ni. Prosedur seperti biasa, kamu boleh rujuk buku modul ataupun teks. Saya guna buku teks senang sebab dia satu bahasa, saya tak perlu delete bahasa Inggeris. So, ingat balik apa maksud inertia. Inertia ialah sifat semula jadi suatu objek untuk menentang sebarang perubahan keadaan asal objek. Bila objek itu dalam keadaan pegun, dia ada inertia pegun. Contoh cardboard yang bergerak ditarik dengan laju ni. Tapi big shilling yang pegun tak jatuh. Tak gerak bersama cardboard tapi dia terus jatuh ke bawah sebab big shilling ini dia ada inertia pegun. Big shilling itu cenderung untuk kekalkan keadaan asalnya yang dalam keadaan pegun. Maka bila dia jatuh terus sahaja ke dalam gelas yang berisi air. Okay, kalau bagi objek yang bergerak, contoh apabila kamu dalam gerabak kereta api ataupun berada di dalam bas. Bas itu bergerak, badan kamu pun bergerak. Badan kamu pun dalam motion. Jadi apabila pemandu bas itu menekan brake secara tiba-tiba, badan kamu akan tersentak ke depan. Terhumban kerana badan kamu mengekalkan keadaan bergerak tu. Tiba-tiba berhenti, badan kamu pun terus bergerak ke depan. Terhumban ke depan. Okay, kita terus pergi kepada prosedur. Okay, ni Ingat, susun radar seperti raja di atas ni tak ada markah guna. Dalam exam jangan tulis benda ni. Tulis benda ni, kamu ingat kamu akan dapat full mark bawah ni. Tak boleh So, raja ini, nanti kita tengok dia dapat berapa markah. Dia dapat satu markah saja sebab dia nampak ada PM. PM1, PM2, maksimum 2 markah lah. Walaupun ada gambar raja, pelajar perlu juga
huraikan prosedur dalam bentuk ayat. Okey, langkah pertama, biasa langkah pertama, selain daripada macam ada PM1, PM2, PB dan PD, maka lain adalah untuk cara kamu jalankan eksperimen. Contoh ayat ini, apitkan bilah gergaji dengan pengambil G pada kaki meja secara mengufuk dengan ketat. Okay, kalau you berjaya lukis ini, you dapatlah markah yang pertama tu. Yang kedua, letakkan seketul plastisin berbentuk bulat, seketul plastisin dengan jisim 30 gram pada hujung bilah gergaji itu. Okay, ini kamu dapat PM1. Ketiga, sesarkan sedikit hujung bilah gergaji dengan plastisin itu dan lepaskannya supaya berayun secara mengufuk. Keempat, okey, ini ayat ketiga, dia pun macam dapat lukiskan. Okey, jadi dapat jugalah. Keempat, catatkan masa yang diambil bagi 10 ayunan lengkap. Depan letak perhatikan dan catatkan. Perhatikan dan catatkan masa yang diambil bagi 10 ayunan lengkap. Menggunakan jam randik. Depan dah kata catatkan, belakang tak perlu ulang lagi, kata rekodkan dalam jadual. Kelima, tentukan atau kirakan tempo untuk satu ayunan lengkap. Hitungkan. Keenam, ulangi langkah dia kata 3 hingga 6. Okey, masuk langkah 2. Langkah 2 hingga 5. Okey. Ulangi langkah 2 hingga 5 ini dengan menggunakan plastisin yang berjisim 40 gram, 50 gram, 60 gram dan 70 gram. So, bila kamu buat prosedur, kamu kena semak senarai radar sambahan. Mana yang kamu sudah gunakan ataupun nyatakan dalam prosedur, kamu potong. Okay. Contoh, you dah mention jam randik, you boleh potong radar jam randik yang dalam senarai radar sambahan lah dalam soalan C itu. So, dengan cara ini, kamu takkan, you dapat double check lah.
Okay. Semua bahan dan radas telah kamu mention dalam prosedur. Okay. So dalam prosedur ingat perlu ada PM1, PM2. Kalau lebih daripada PM2, nyatakan semuanya lah. Sebab dalam soalan ataupun di dalam gambar raja itu dia dah nyatakan kamu mestilah tulis dalam prosedur. PD dan PD. Penjaduan data ini saya rasa kamu tahu buat macam mana kan? Dia sama dengan dalam buku teks. Sekiranya pemboleh ubah itu melibatkan unit, tak kira dia adalah PM ataupun PB tersurat, kamu perlu nyatakan unitnya, jangan lupa. Contoh GSIM. GSIM kan ada unit kan, gram, jadi kamu kena nyatakan dalam bracket. Tak nyatakan unit salah. Kalau you tak nyatakan gram kat sini, bawah ni semua kamu kena tulis gram berulang-ulang. Okay, start dengan 30 gram. Dan 40. Dan ni 50. 60. 70. KB. Masa yang diambil untuk 10 ayunan lengkap. Start. Dan akhirnya yang kamu perlu kira panggil tempoh ayunan. Tulislah ayunan. Buku teks tak tulis kan, kamu kena tambah ni. Tempoh ayunan pun sama, unitnya adalah saat S. Okay, ini sahaja untuk berbincangan dua soalan isi ini dalam bab gerakan. Di kesemua form 4 ada berapa esei? Siapa boleh bagi respon? Dah pernah buat berapa esei dalam Google Form? Kan dua saja. Kali ini dah kali ketiga. Bengkel teknik menjawab esei soalan esei nombor 11 dah kali ketiga ni. Jumlah ada 7 esei yang kamu kena tahu ataupun menguasai untuk soalan 11. Jadi peperiksaan pertengah tahun dan akhir tahun dia akan keluar mana-mana antara 7 esei ini sahajalah. Terima kasih kepada pelajar-pelajar
Okay. Anak-anak murid ini yang begitu bagus mengikuti sesi Google Meet 1 jam ini. Jadi, cikgu ucapkan tahniah dan syabas kepada mereka yang telah hantar tugasan. Walaupun penandaan saya lambat, disebabkan saya banyak itu mesyuarat dan juga kena buat soalan. Jadi pelajar bersedialah untuk ulang kaji pada masa kelapangan kamu ataupun masa pembelajaran kamu ikut jadual untuk persediaan kamu. Kamu kena buat ulang kaji. 2 minggu lagi kamu akan buat peperiksaan online pertengahan tahun. Masa ulang kaji apa tak faham boleh tanya. Siapa yang belum siap nanti teruskan lah. Jawab Google Form ini. Cikgu sekarang pun share lah jawapan perbincangan. Terima kasih. Kamu boleh live. Terima kasih cikgu. Sama.